Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiral layla 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. InsyaAllah kita akan menyambung kembali pengajian kitab Bughiyatul Tullab bab puasa, sambungan pada muka surat 9. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, mas'alatun hazihi mas'alatun. Mas'alatun ay hazihi mas'alatun, ini satu masalah. Jika syak seorang makan sahur atau berbuka. Jika syak seorang makan sahur atau berbuka puasa dengan ijtihadnya seorang akan keadaan makan sahur atau berbuka puasa, tak kena. Akan keadaan makan sahur atau berbuka puasa malam. Kemudian makan sahur dan berbuka, maka nyata salahnya ijtihad. Contohnya seperti bahawa jatuh makannya, yakni makan sahur atau berbuka puasa pada siang hari, nyatalah batal puasanya seorang pada dua masalah tadi, makan sahur dan berbuka puasa. Ni masalah ni, seorang yang makan sahur ataupun berbuka puasa dengan ijtihad, kemudian maka nyata salah, rupa-rupanya dah masuk waktu subuh dah, dia sahur tu setelah terbit fajar, ataupun dia buka puasa tu tak masuk waktu lagi. Bila nyata salah lagu tu, maka batallah puasanya seorang pada dua masalah tadi, dua masalah makan sahur dan berbuka puasa. Sebab apa? Kerana ketiadaan kebilangan bagi zon yang nyata salahnya zon. Tetapi jika tiada nyata suatu daripada nyonya salah, maka sahlah puasanya seorang pada kedua masalah itu. Ini kata, jika tiada nyata suatu daripada halnya, jika ada ia seorang dengan ijtihad. Ini pada masalah ijtihad tadi. Masalah yang pertama, seorang yang makan sahur
dia makan sahur dengan ijtihad. Mungkinlah dia tak ada jam. Zaman dulu zaman sekarang ada jam, ada TV, ada telefon dan sebagainya. Dia tak ada jam, nak tengok jam pun jam tak ada, semua tak ada. Maka dia berijtihad seperti mana dia berzikir atau baca Quran contohnya. Kemudian ataupun kita kata dia buka puasa pun dengan ijtihad juga. Makna dia tak tahu masuk waktu buka puasa bila, kemudian dia berijtihad dengan zikir, baca Quran, menjahit seperti mana disebut semalam. Kemudian nyata tersalah dengan bahawa dia sahur tu dah masuk waktu waktu Allah Akbar, waktu subuh dah. Ataupun dia buka puasa tu tak masuk waktu maghrib lagi, tidak tenggelam matahari lagi, maka ketika tu puasa dia tu terbatal, ataupun tidak sah puasa dia. Adapun kalaulah dia bila tiada nyata salahnya, dia berijtihad, dia berpuasa dan nyata ijtihad dia tu betul, maka puasa dia tu adalah sah. Itu habis. Adapun jika ia seorang makan sahur atau berbuka puasa dengan tiada ijtihad, dia makan sahur, dia buka puasa tanpa ijtihad, masuk waktu kedok kan, makan je lah. Tiba-tiba tak masuk waktu lagi. Contoh lagi tu. Adapun jika ia seorang makan sahur atau berbuka puasa dengan tiada ijtihad, dan padahal tiada nyata halnya pada dua masalah itu, makan sahur dan berbuka tadi, atau nyata lagi malam, sahlah puasanya seorang pada masalah makan sahur, kerana asal lagi tinggal malam. Dan tidak sah puasa pada masa berbuka puasa kerana asalnya tinggal siangnya. Siang bagi malam lah. Siangnya siang bagi malam. Kalau hak tadi tu dia berbuka, dia bersahur dengan ijtihad. Seperti mana dia baca Quran, ataupun dia berzikir, atau menjahit qadar masa yang biasa dia buat. Dia cuba kalau baca Quran sejuzuk, daripada dia jaga, dia baca Quran sejuzuk, masuk masih ada lagi peluang untuk masih ada lagi masa untuk dia bersahur contohnya. Ataupun kalau selepas asar dia baca 4 juzuk, masuklah waktu maghrib contohnya. Dia ijtihad lagi tu. Ini pada masalah kita tak ada TV, tak ada apa tak tahu masuk ke tak, maka kena berijtihad. Bila berijtihad, tiba-tiba nyata salah, ketika tu puasa dia tak sah. Tapi kalau nyata betul, maka puasa dia sah. Bagaimana pula kalau seorang yang berbuka atau bersahur tanpa ijtihad? Masuk ke tak ni buka ni, masuk ke tak ni waktu berbuka puasa ni, masuk sahur boleh ke tak ni, kan masuk waktu subuh dah. Dia tak tahu. Tiba-tiba dia bersahur ataupun dia berbuka puasa dengan tanpa ijtihad pada masalah ni, pada masalah bersahur. Apabila nyata betul, nyata kata dia masih lagi tinggal malam, ketika tu puasa dah sah pada masalah sahur, sebab asal dah malam. Tapi kalau puasa dia tak ijtihad apa, dia makan je, buka je, tiba-tiba nyata kata dah masuk waktu, puasa dia tak sah juga. Itu maksud dia. Jika ia seorang makan sahur atau berbuka puasa dengan tiada ijtihad, dan padahal tiada nyata halnya, halnya seorang pada dua masalah itu, dua masalah makan sahur dan berbuka, atau nyata lagi malam, sah puasanya seorang pada masalah makan sahur kerana asal lagi tinggal malam, dan tidak sah puasa pada masa berbuka puasa
Kerana asalnya lagi tinggal siang. Walaupun hak dia makan tu dah masuk waktu maghrib dah, tapi dia berbuka puasa tanpa ijtihad, maka puasa dia tu tidak sah. Itu. Kalau masalah sahur tak apa. Sebab apa? Sebab memang asal dia malas. Lagi tu. Sama macam semayang. Kalau semayang kita tak tahu waktu masuk ke tak lagi, tiba-tiba kita semayang tanpa ijtihad, maka semayang kita tu walaupun masuk waktu dah tak sah, kerana kita tidak ijtihad pada masalah kita zon tadi. Habis. Maka jika nyata salahnya ijtihad pada masalah makan sahur itu, wajib atasnya seorang mengqadakan puasanya seorang. Dan jika nyata benar jatuh matahari pada ketika ia seorang berbuka puasa, maka sahlah puasanya seorang kerana dia ijtihad. Maka hasilnya, kesimpulannya adalah berbuka puasa dengan tiada ijtihad. Jika nyata salahnya atau tiada nyata salah, maka tidak sah puasanya seorang. Ini dia punya kesimpulan. Kesimpulan dia, kalau orang buka puasa tanpa ijtihad, sama ada betul ataupun salah, puasa dia tak sah. Itu kesimpulan dia. Maka jika nyata benarlah sah puasanya, bersalahan pada kiblat di sana sekira-kira tiada memadai, manakala disembahyangnya dengan tiada ijtihad. Dan jika benar pada kiblatnya sekalipun, tiada sah sembahyangnya, kerana di sana pada masalah sembahyang syak pada peroleh syarat, yakni hadap kiblat. Syarat sembahyang ini hadap kiblat. Dan di sini syak ia seorang pada wujud yang membinasakan puasa. Oh gitu. Maka jika benarnya tu sah puasa. Kerana di sana, yakni pada masalah sembahyang, syak pada peroleh syarat, iaitu hadap kiblat. Dan di sini pada masalah puasa ni, buka puasa ni, syak ia seorang pada wujud membinasakan puasa, kerana asalnya ketiadaan diperoleh syarat sembahyangnya seorang. Dan asalnya di sini, ini pada masalah batal puasa ni, pada masalah berbuka puasa ni, ketiadaan membinasakan dia akan puasa. Dan lagi di sana, yakni hak menghadap kiblat, berkehendak jazamkan niat, iaitu tiada dapat serta syak. Dan di sini ni masalah puasa ni, mewajibkan syak pada membinasakan, dan iaitu mewajibkan syak pada membinasakan, tiada memberi bekas baginya bagi mana? Bagi puasa, bagi puasa. Jadi itu perbezaan masalah di antara ijtihad dalam bab kiblat dan juga ijtihad pada masalah puasa. Jadi kita ni sekarang ni, buat masa sekarang ni rasanya tak berlaku masalah kot pada masalah berbuka puasa, bersahur dan juga berbuka puasa. Kerana dah ada dah jadual iftar, jadual sahur pun dah ada dah. Kemudian jam di rumah tu kata 1, 2, 3 jam di handphone lagi. Jam dinding lagi, jam tangan lagi. Rasanya tak berlaku lah. Habis. Mas'alatun hazihi mas'alatun, ini satu masalah. Mas'alatun mana hazihi mas'alatun, ini satu masalah.
Jikalau terbit fajar shadiq. Fajar shadiq, fajar hak menandakan masuknya waktu subuh lah. Jikalau terbit fajar shadiq, tak kala ia seorang makan, tengah-tengah nak makan keluar fajar shadiq lagu tu, maka hendaklah dikeluarkan barang yang ada dalam mulut nyonya seorang, dan dibuangkan dia akan barang yang ada dalam mulut daripada makanan yang tinggal, belum lagi termasuk suatu daripada nyonya makanan ke dalam rongga. Nah, rongganya seorang. Maknanya pada masalah ni tengah kita duk makan, tiba-tiba terbit fajar shadiq. Orang bang subuh dah. Ketika tu wajib kita kena buangkan hak berada makanan yang berada di dalam mulut kita, yang kita tak telan lagi tu wajib kita buang. Basuh balik buang, ludah balik. Atau kemudian termasuk ia makanan dengan tiada ikhtiarnya seorang, kerana jikalau dikembangkan makanan itu dalam mulut, maka termasuk suatu daripadanya makan ke dalam rongganya, batal puasanya sebab taksir. Seperti bandingan jikalau seorang mengkembangkan makanan pada siang hari dalam mulut dengan sengajanya, maka termasuk daripadanya makanan ke rongganya, maka batal puasanya seorang dengan termasuk sebab taksir dengan dikembangkan dia akan makanan. Bersalah jika ditelan nyonya makanan dengan lupanya, maka tiada batal puasa nyonya seorang dengan ditelan dengan lupa, kerana tiada taksir. Jadi maknanya bila hak dalam mulut tu, hak tak telan lagi, kena buang. Kalau kita biar aja termasuk, maka batal puasa. Bandingan dia seperti mana bulan puasa, kita pun nasi dalam mulut, walaupun tak batal dalam mulut dalam mulut. Contohnya tak masuklah rongga lagi, duk di zahir je di luar je. Buat air lah kita dah, buat air dalam mulut buat air dalam mulut, kembang begini je. Kembang tak di mulut je dia tak telan lagi, tak masuklah rongga lagi. Tak masuklah hak yang batin lagi dia kembang di mulut je kita kata. Buat air dalam mulut contohnya kemudian termasuk air, batal sebab kita letak dalam mulut, kembangkan dalam mulut. Begitulah pada masalah tadi. Sekiranya kita makan, tiba-tiba orang bang subuh, maknanya terbit fajar shadiq, ketika tu makanan yang berada dalam mulut kita kena buang, jangan biarkan. Kalau termasuk, kita biarkan termasuk, itu batal puasa. Mas'alatun hazihi mas'alatun, ini satu masalah pula. Mas'alatun hazihi mas'alatun, ini satu masalah. Mas'alatun hazihi mas'alatun, ini satu masalah. Jika terbit fajar shadiq, tak kala ia seorang jima'. Tengah duk jima', air masuk waktu subuh. Balik ni balik, baru nikah ke apa maka wajib atasnya seorang mengeluarkan zakat nyonya seorang daripada farad. Tengah-tengah duk jima', orang bas subuh lah, satu subuh dah. Wajib dia mengeluarkan zakat daripada farad dengan bersegera, serta dengan niat meninggalkan jima'nya seorang. Kerana jima' itu ibarat daripada memasukkan zakat dan mengeluarkan dia akan zakat. Maka tiada dinamakan mengeluarkan zakat, menanggalkan dia akan zakat, melainkan dengan bersegera serta dengan niat meninggalkan dia akan jima'. Mana kena cabut dulu cepat. Maka tiada dinar
maka tiadalah batal puasanya seorang. Maka tiadalah batal puasanya seorang dengan mengeluarkan dengan yang demikian itu bersegera, mengeluarkan zakat dengan bersegera. Dan jika inzal, mana keluar mani sekalipun, kerana keluarnya mani itu terbit daripada pekerjaan yang harus, yang jima. Jima isteri lah, bukan isteri itu haram. Jima isteri itu pekerjaan yang harus katanya, maka tak apa. Faham tak masalah lagi? Jima, kita jima isteri, tiba-tiba terbit fajar. Dan terbit fajar, mana masuk waktu subuh, kita kena cabut zakat daripada farah tu dengan bersegera. Sekalipun inzal tidak membatalkan puasa. Kerana apa? Kerana jima itu adalah pekerjaan yang harus. Habis. Boleh faham ya dah? Oh, Gigi kalau masalahnya faham dah lain tak ada. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Pula ada lagi. Dan jika mengeluarkan zakat dengan tiada mengkosak meninggalkan jima. Dia keluarkan zakat tapi tak kosak meninggalkan jima, tiada sah puasanya seorang. Mesti dia kosak. Gitu. Dan demikian lagi disebut oleh Syekh Ibn Hajar dan demikian lagi mana? Seperti masalah tiadalah batal puasa dengan mengeluarkan dengan demikian itu. Dan demikian lagi disebut oleh Syekh Ibn Hajar, tetapi mengqaid oleh imam yang demikian itu. Demikian itu mana? Demikian itu kata tiadalah batal puasa jika zan ia seorang pada tak kala ia seorang jima itu bahawasanya lagi tinggal waktu luluh ia waktu jima. Mana dia zan ada lagi waktu ni. Zan mana luluh kalau setakat nak jima dah lagi ni. Lagi tu maksud dia. Kalau dah tahu dah tinggal seminit lagi dia jima, tu tak edin lah. Ni dah tahu dah ni lagi tu. Maka jika dizankan waktu tiada lulus yang demikian itu jima, dijimanya seorang jua, batal puasanya seorang. Dia zan dah, kalau aku jima ni tak dah waktu ni, tinggal seminit lagi. Ada jima juga. Kemudian nyata terbit fajar. Itu tak sah lah. Puasa dah tu batal. Dan jikalau ditinggalkan dia akan jima serta terbit fajar sekalipun, kerana taksirnya, kerana cuainya seorang. Ini semua masalah lah. Kok berlaku. Kalau kita nak selesa jima kan, malam lagi lah dia. Ni dekat-dekat nak habis waktu nak berjima, paksa apa nak cari masalah cari sakit. Tu. Jadi masalah dia hukum di sini, kalaulah dia berjima tiba-tiba nyata terbit fajar, dia kena cabut cepat dengan bersegera. Lagu tu tak batal puasa. Tu pun sekiranya sebelum dia jima tu dia zan. Dia zan kata lulus masa untuk dia berjima. Tapi kalau dia tak zan, ataupun dia zan kata tidak lulus masa untuk berjima, tiba-tiba dia jima juga, terbit fajar, ketika tu batal puasa. Itu kan taksir cuai kan. Dan jika dikekal akan jima, contohnya seperti tiada dikeluarkan zakarnya seorang dengan segera pada ketika terbit
fajar itu. Dengar orang bahas subuh tak cabut, biarlah. Tak perhabislah. Contohnya lah gitu nah. Perhabislah, biarlah. Tiada sah puasa nyonya seorang, dan wajib atas nyonya seorang kafarah, bayar kafarah jima. Puasa 2 bulan berturut lah. Kerana adalah mengkali jima itu menegahkan sah puasanya seorang, maka seolah-olah ia seorang membatalkan puasanya seorang dengan jima, maka diwajibkan atasnya seorang kafarah jima. Inilah kata mana? Inilah kata diwajibkan atasnya kafarah. Inilah kata diwajibkan atasnya kafarah bagi orang yang tahu akan terbit fajar pada ketika permulaan terbit fajarnya. Mana dia tahu dah terbit fajar, biarlah, dia perhabislah, diteruskan juga. Itu batal puasa beserta kena bayar kafaratul jima'ah. Habis. Adapun jika tiada tahu masa terbit fajarnya seorang, kemudian ia seorang tahu, kemudian sudah fajar, maka dikekalinya jua akan jimaknya ketika itu, tiada wajiblah kafarah atasnya, kerana puasanya batal barang yang dahulu dengan jimak pada ketika. Tengok. Adapun jika tidak tahu masa terbit fajar, kemudian ia tahu, kemudian ia seorang tahu, kemudian daripada sudah fajar, fajar dah terbit dah, maka dikekalinya jua akan jimaknya pada ketika itu, pada ketika tahu. Yang tadi tak tahu lagi lah. Yang ni kata mula-mula ni dia tidak tahu masa terbit fajar, dia akan subuh dah lagi. Yang tadi itu dia zon, dia sengka kata waktu subuh, kalau dia jimak ni dah lagi, tiba-tiba tak dah, kemudian dia tak cabut. Itu hak ni dia zon, kata dia tak tahu kata fajar tu terbit dah. Dia pun jimak lah. Kemudian ia tahu, kemudian sudah fajar, terbit dah fajarnya, maka dikekali jua akan jimaknya ketika itu, tiadalah wajib atas kafarah atas seorang, kerana puasa batal barang yang dahulu dengan jimak, yang dahulu pada ketika jahil ia seakan terbit fajar, tiada dengan jimak yang dikekalinya jimak, kemudian tahu ia seorang akan terbit fajar. Maka yang ni, masalah yang kedua ni, dia tak kena bayar kafarah jimak sekalipun dia mengekal di atas jimak dia. Sebab apa? Sebab puasa dah terbatal awal lagi. Nak faham tak? Sebab dia tak tahu kata kata terbit dah fajar, tiba-tiba dia tahu kata terbit fajar, mana puasa dah batal? Batal. Kemudian bila batal puasa, dia kekalkan di atas jimak dia. Kekal lah, dah batal dah, kekal di atas jimak. Dosa waktu lah. Tapi nak ceritanya tak kena bayar kafarah jimak, sebab puasa dah batal. Supaya kita kata bulan puasa lah, bagi orang yang baru menikah lah, bukan nak ajar, tapi nak cerita tak payah bayar kafarah jimak. Dia menikah dekat 1 Ramadan, kita kata lah 28 Syaban dia menikah. Tu bila baru menikah tak ada nak break je. Tak ada nak break. Tengah hari dia pening tak tahu halau lah. Bulan puasa dia pening, dia makan dulu. Dia makan nasi dan makan apa, dia batal puasa dulu, kemudian baru dia jimak. Kena bayar kafarah jimak? Tak kena, pasal puasa dah batal dah. Hak kata kena bayar kafarah jimak tu sekiranya dia batal puasa dia dengan berjimak. Lagi tu perbuatan dah haram lah, dosa lah, sebab tak puasa. Sebab tak puasa, dia makan nasi lah. Sebelum dia jimak tu dia makan nasi, dia minum air, mana dia batalkan puasa dengan benda lain. Kemudian baru dia berjimak bulan puasa. Kena bayar tak kafarah jimak? Tak kena bayar, sebab puasa dah telah terbatal. Yang kena kata kena bayar kafarah jimak tu sekiranya dia membatalkan puasa dia dengan berjimak. Itu habis.
Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, rukun yang ketiga ni. Rukun yang ketiga daripada rukun-rukun puasa. Yang pertama itu apa tadi? Niat. Yang kedua, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga, shaimun. Isim fa'il, shaimun. Artinya yang berpuasa, mana orang yang puasa. Shaim mana orang yang berpuasa. Itu shaim. Shaimun mana orang yang puasa. Bermula syarat yang puasa itu 3 perkara pula. Pertama, hendak adalah ia puasa Islam daripada permulaan hari puasa hingga akhirnya puasa. Nah, yang pertama, syarat yang pertama, hendak adalah ia shaim, Islam daripada permulaan hari puasa hingga akhirnya hari puasa. Tafriq pada syarat, maka tiadalah sah puasa orang kafir dengan barang mana jenis kafir. Ikutlah kafir mana-mana sekalipun. Dan batal puasa yang murtad wal iyaz billah dalam hari puasanya itu dengan ijma' ulama. Sekalipun dia murtad kemudian dia mengucap balik 2 kalimah syahadah, puasa dia terbatal. Kelip mata sekalipun. Syarat yang kedua, hendak adalah ia seorang akil, mana berakal daripada fajar hingga datang kepada masuk matahari. Maka tiada sah puasa yang gila daripada mula dari fajar hingga maghrib. Nah, orang gila tak sah puasa. Itu panjang lagi. Jadi syarat yang pertama tadi, dia kena orang Islam. Yang kedua, dia naklah berakal. Jadi itulah perkongsian kita pada malam ni. Pertama tadi terkongsi tentang masalah makan sahur ataupun berbuka puasa dengan ijtihad. Yang nyata salahnya, maka batallah puasanya. Kalau nyata betul, maka sahlah puasanya. Itulah beberapa masalah lagi yang kita kongsikan di sini. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil manfaat daripada apa dia yang disebut oleh ulama, untuk kita beramal dengan ilmu yang kita peroleh ini, untuk sebagai satu persediaan menghadapi bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijrah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.